Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni kita live sekejap tuan-tuan Kita live sekejap bersama channel Madu Channel Seribu Kasih. Okey, alhamdulillah. Kita diberi nikmat Allah Taala, nikmat kesihatan. Kita dapat teruskan lagi kehidupan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri kita kesihatan lagi untuk kita menghirup udara yang Allah Ta'ala beri. Alhamdulillah, kita diberi nikmat lagi untuk bertemu dengan ahli keluarga kita. Syukur kepada Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan, sebelum kita mulakan channel ni, sebelum kita cerita, kita nak kongsikan beberapa amalan dengan menggunakan kaedah madu. So kita sebelum tu saya kenalkan diri saya. Saya Azmi bin Abdul Hashim, salah seorang daripada founder Madu Seribu Kasih. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu, ayah-ayah yang kasihkan ibu mereka, yang kasihkan ayah mereka, yang kasihkan anak-anak mereka, yang kasihkan bapa-bapa mereka dengan cara kaedah pemakanan madu yang betul agar kesihatan anda sihat dan segar sepanjang hari. Okey tuan-tuan, hari ini sebelum kita pergi lebih lanjut, okey tuan-tuan, kita hadiahkan Al-Fatihah dulu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita hadiahkan juga Al-Fatihah ini kepada ibu bapa kita tuan-tuan kepada ibu bapa kita, kepada datuk nenek moyang kita yang telah tiada, kepada sahabat-sahabat, kepada jiran-jiran kita, kepada kaum keluarga kita. Kita hadiahkan Al-Fatihah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih dan rahmat kita. Bagi orang yang bukan Islam, okey, kita boleh juga duduk bertafakur sekejap, berdoa memohon mudah-mudahan Tuhan beri kita kesihatan, Tuhan beri kita kenikmat kesihatan yang baik, dan kita dapat buat kebaikan yang banyak semasa kita masih hidup lagi ni. Okey tuan-tuan Okey, Al-Fatihah. Okey tuan-tuan, okey, sebelum tu saya nak tanya dulu energi tuan-tuan semua Sebelum tu saya nak tanya energi, apa khabar orang sini? Ada tak orang Felda? Orang Felda Sungai Mas, orang Felda Papan Timur, orang apa? Orang Bandar Mas, okey. Okey, orang Kota Tinggi. Okey, apa khabar semua? Semoga anda semua dalam rahmat Allah Taala. Okey, jangan lupa kuatkan semangat tuan-tuan. Okey, jangan lupa ambil vaksin. Orang Kota Tinggi kena cepat-cepat ambil vaksin. Jangan lengah-lengah. Ada peluang terbuka, ambil vaksin. Okey. Jangan kita kena ingat satu, kita kena prevent diri kita, dan kita kena prevent keluarga kita juga. Kita tak nak kita ni sebagai dah tak jaga diri kita, dan kita pembawa kepada mereka yang tanpa disengajakan atau dengan sengaja menyebabkan mereka mendapat kesan yang buruk daripada pandemik COVID ni. Okey, itu sikit nasihat saya lah. Okey, hari ini kita nak kongsi sedikit pada tuan-tuan sedikit cara peminuman, cara minum, cara makan, supaya amalan ni sangat bagus. Bukan saja untuk orang yang lepas bersalin, orang dalam pantang, atau untuk orang perempuan. Dia juga bagus untuk orang lelaki, terutama untuk pencernaan perut lah. Okey. Kalau kita tengok, pernah tak kita tengok orang makan kadang-kadang kita sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ataupun ada orang sini kita, bila dia makan, dia ada masalah perut selalu. Ada masalah perut maknanya kadang-kadang dia kentut tu bukan tak bagus tuan-tuan kentut tu bagus, tapi kentut dengan jumlah yang biasa sederhana, itu biasa, maknanya perut kita telah membuat satu proses pencernaan, tuan-tuan, telah membuat satu proses pencernaan. Tetapi bila
kentut, bila seorang tu kentut atau dia mengeluarkan angin yang luar biasa, dia keluarkan angin yang luar biasa, sehingga menyebabkan orang keliling ni kurang senang, atau dia sendiri pun rasa tak selesa, rasa tak selesa, maknanya ada permasalahan dalam sistem pencernaan kita. So sedikit tips yang saya nak bagi ni, cara kita merawat permasalahan perut yang ada dalam diri kita ni. So salah satu daripadanya hari ni saya nak kongsikan macam mana kita nak minum air kunyit. Siapa ni? Okey, Cik Jinggo. Selamat datang Cik Jinggo kita. Sahabat kita, salah seorang daripada pengamal madu 1000 kasih, Cik Jinggo. InsyaAllah Cik Jinggo teruskan beramal. InsyaAllah kita ada something yang kita nak bagi mereka yang pengamal tegar madu 1000 kasih. InsyaAllah kita akan ada something lah yang kita cuba sampaikan, kita cuba sampaikan hajat kita kepada mereka. Okey. Saya teruskan lagi. Ini masalah yang berlaku pada diri kita yang selalu banyak angin kat perut, kembung, banyak angin dalam perut. Kadang-kadang kita selalu buang angin yang kadang-kadang nak katakan merata lah, merata kita buang angin kadang-kadang kan. Jadi benda tu memang tak selesa kan. Bukan kata kita tak selesa, kadang-kadang keluarga kita, isteri kita pun rasa tak selesa. Sekejap-sekejap kentut, makan kentut kan. Kentut yang uncontrol, maknanya terlalu banyak angin dalam perut. So hari ni saya nak ajar macam mana kita nak minum air kunyit. Air kunyit ni simple saja tuan-tuan. Kita boleh buat air kunyit yang kita terpulang pada kita, sama ada kita nak ambil ibu kunyit ke atau kunyit biasa pun tak ada masalah. Jadi air kunyit boleh guna apa cara pun untuk menjadikan air kunyit. Diracik, di blender, dihiris, diparut, tak ada masalah. Jadi kita gunakan air kunyit tu dan kita rebus tuan-tuan. Bersama apa tuan-tuan? Bersama cekur. Tuan-tuan kenal tak cekur? Ni dia cekur, saya nak beritahu. Ni cekur tuan-tuan. Ni cekur. Okey, cekur ni, kunyit dengan cekur ni adalah salah satu tanaman yang tak ada batang lah. Dia tanaman dia di mana dia ada rhizome, dia ada rhizome. Rhizome ni dia ada rhizome lah, dia ada isi dia. Termasuk bukan kunyit sekali lah. Kunyit pun sama juga. Kunyit ni kita boleh buat ulam termasuk dengan cekur, atau orang Jawa dia, kalau orang Jawa panggil kencur kan, kencur. Tapi bagi kita masyarakat ni orang panggil cekur. Sama saja, nama saja berlainan, tetapi dia mempunyai khasiat yang sangat bagus. Kalau dibersih, dicabut, kita boleh buat ulam tuan-tuan. Kita boleh buat ulam juga dalam makanan kita. Okey, saya bukan nak cerita pasal ni. Ini saya nak cuba cerita apakah bahan yang perlu kita amalkan untuk mengelak membuang angin dalam perut kita. Okey, setelah kita masakkan air kunyit bersama cekur tadi tu, ada setengah-setengah orang dia akan masukkan asam, asam keping, asam jawa, supaya nak potong rasa kunyit tu, rasa bau kunyit yang kadang-kadang kita tak boleh nak minum. So tak payah nak pening-pening kepala nak cari tu. Kita just masukkan madu, madu kelulut ori, madu 1000 kasih, just kita campurkan saja. Setelah kita masak tadi tu, kemudian baru kita campurkan. Tadi saya dah campurkan. Saya bukan, maknanya kita bukan masuk ketika masak tuan-tuan. Kita masukkan madu tu setelah air ni kering. Ni sekarang air kunyit. Kita dah masak air kunyit bersama dengan cekur tadi tu. Lepas tu kita masukkan madu ke dalam dia mengikut kemanisan yang kita nak lah. So kalau tuan-tuan tengok, bila kita dah tak perlu lagi masa kita masak, kita masukkan asam jawa ataupun asam keming, dah tak perlu lagi. Just kita masukkan madu. Apa kelebihan kunyit ni saya nak beritahu. Dia ni anti radang. Anti radang dan antioksidan yang sangat baik. Begitu juga dengan kelebihan madu kelulut juga. So lepas kita dah ni, kita just campur saja. Kita amalkan minum air kunyit ni seminggu sekali sekurang-kurangnya tuan. Seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Tak perlu hari-hari tuan-tuan.
Sekali-sekali kita minum. Pasal apa? Supaya dia dapat cuci perut kita. Kalau orang dulu-dulu panggil, kita dapat cuci perut kita. Cuci perut kita. So, bagi mereka yang selalu kentut, kentut yang tak boleh nak kontrol kan. Bagi mereka yang kentut, yang rasa ataupun nak buang angin tu, kadang-kadang nak solat nak solat dia tunduk, kentut pun keluar. Sejak-sejak angkat wuduk. Sejak-sejak angkat wuduk kan. Wah, payah juga kan. So, apa yang perlu buat? Amalkan minum air kunyit bersama cekur, bersama madu. InsyaAllah tuan-tuan, angin yang dalam perut dia dapat mengurangkan angin yang ada dalam perut kita. Dan sangat baik dalam sistem pencernaan. Menjadikan sistem pencernaan dalam perut kita menjadi baik. Okey. So, tak payah pening-pening kepala. Just kita minum saja. Alhamdulillah. Sedap kan, dia memang potong rasa bau kunyit tu, dia potong sangat sedap, boleh diamalkan. Dia tidak sekeras macam mana kita minum air majun air majun, air dia tak semacam tu, dia sederhana dan sangat bagus dipraktikkan hari-hari. Okey, itu saja tip yang saya nak bagi tahu untuk membuang angin dalam perut kita. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita amalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, InsyaAllah perut kita akan ditreatment dan kita tidak akan membuang angin merata-rata lagi dah. InsyaAllah kita nak solat pun dia tak ada mengganggu kita. Sekejap-sekejap nak angkat wuduk, sekejap-sekejap nak ni. Okey, lagi satu tip saya nak bagi tuan-tuan. Lagi satu tip. Tip saya nak bagi tahu. Tip untuk dapatkan kalsium secara semula jadi. Saya nak bagi satu tip ni. Tuan-tuan tahu tak ni daun apa ni? Ini daun kari daun kari. Daun kari yang sangat bagus kita amalkan, kita makan secara mentah ataupun secara ni. Ini saya dah basuh, kita dah cuci dah tadi. Sangat bagus kita amalkan, kita kunyah, dia sangat lemak, rasa lemak. Kan, pasal kita sebelum ni kita tak makan pun, selalu dimasukkan dalam lauk kan. So kita tak payah, kita cuba amalkan, sangat bagus untuk kesihatan kita. Just ambil aja daun kari ni. Okey, daun kari ni, okey, daun kari ni 5-6 biji, just kita makan aja. Okey, rasa dia kalau tuan-tuan makan, rasa daun kari minta maaf tuan-tuan, sangkut sikit internet dan internet tak boleh. Okey, saya nak pendekkan cerita. Amalkan juga makan daun apa? Daun kari. Boleh diamal, daun kari tak ada masalah, boleh amalkan hari-hari pun tak ada masalah. Kalau ada daun kari, kalau tak ada dapat selang 3 hari pun kita amalkan makan daun kari. Dia sangat bagus tuan-tuan dan bau badan kita pun akan tak adalah bau yang bukan. Okey. Itu saya dah sikit kongsikan. Okey tuan-tuan, itu saja yang saya nak kongsikan. Moga-moga ia dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, jangan lupa amalkan madu 1000 kasih, madu ori madu kita. Okey. Dapatkan kami di website kami madu 1000 kasih ataupun di mana-mana di mana-mana channel kita ada kongsikan. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu ori madu kita, madu 1000 kasih.